apakah itu COVID, apakah itu influenza. Okey. Sebenarnya kedua-dua penyakit ini adalah penyakit yang menyerang sistem paru-paru kita, sistem pernafasan kita. Yes. Okey, and kedua-duanya adalah penyakit yang berjangkit. Kita dah kenal influenza dah banyak tahun, dah berpuluh-puluh tahun kita kenal influenza. Dan dah ada treatment and ada vaksin untuk influenza. Cumanya COVID masih lagi tidak menemui vaksin yang berkesan, okey, untuk treat dan untuk prevent of COVID-19. Okay, so kita tahu dia punya signs and symptoms can be same. Okay, ada sedikit perbezaan. Okay, kedua-duanya, okay, saya nak cerita sikit. Kedua-duanya mungkin tidak mempunyai simptom, it can be asymptomatic. Ya, kedua-dua mungkin menyebabkan seseorang yang mempunyai COVID dan mempunyai influenza mungkin tidak mempunyai simptom ataupun tidak mempunyai gejala. Dan kalau ada gejala-gejala yang sama termasuklah demam, sakit tekak, batuk, susah nafas, sesama, okay, sakit badan, sakit kepala, dan ada juga kes-kes yang menyebabkan cirit-birit. Okay. So apa perbezaannya? Kita go back, kita tengok balik. Influenza kadang-kadang boleh daripada tak ada gejala kepada mild flu symptoms kepada severe. Okay. Dan kepada COVID pula, kadang-kadang kita tahu dia ada simptom yang pelik-pelik seperti hilang deria bau, anosmia. Itu menunjuk ke arah COVID. Siapa yang berisiko untuk mendapat COVID-19 dan influenza? Okey. Rata-ratanya yang berisiko untuk mendapat COVID-19 dan influenza sama adalah mereka yang the extremes. Mereka yang dah warga emas, okay, dan mereka yang kanak-kanak, dan yang mereka yang mempunyai underlying medical conditions seperti kencing manis, sakit jantung, darah tinggi, sakit buah pinggang, ya. Tetapi dalam statistik dan kajian-kajian yang dijalankan untuk melihat keadaan influenza, mereka kata that younger children are at higher risk of getting a very severe flu illness. Daripada flu tu lah. Yeah, for influenza, kanak-kanak yang mempunyai risiko tinggi untuk mendapat kes influenza yang sangat teruk. Okay. Tetapi untuk COVID-19, yang high risk tu adalah mereka yang berumur, ya, warga emas yang mempunyai penyakit-penyakit kronik seperti sakit jantung, darah tinggi, kencing manis dan kidney failure ataupun kegagalan buah pinggang. Okay? Kalau kata untuk treatment, untuk influenza, sekiranya kita diagnose tu, dua-dua sama, dia punya test adalah melalui hidung. Kita buat nasal swab test, sama juga, cuma kita test untuk influenza ataupun COVID. Bila kita tahu sekiranya ada seseorang tu mendapat influenza, ada treatment, don't worry. Ya? Sebab kita ada antivirus dan kita ada cara nak prevent. Okay? So dalam rata-rata sekarang ni, most of the world tengah mungkin ada winter sekarang. So they are going towards wabak influenza. Jadi the only way kita boleh prevent influenza adalah mendapatkan vaksin influenza. Siapa yang berisiko tinggi untuk mendapat influenza adalah kanak-kanak, ya, di bawah 5 tahun, dan mereka yang warga emas, dan mereka yang mempunyai penyakit kronik, datanglah ambil, carilah vaksin influenza setahun sekali. Okey? Maksudnya dia macam dikatakan, kalau nak lebih detail, dia ada satu kita panggil index case. Index case ni orang yang memang positif, memang dia positif. Dia ni maknanya dia swab, nampak dia dah dapat positif. So dia orang ni kena masuk hospital. Ini index case. So index case dia akan check semua, bila dah negatif baru dia orang keluar. Ini index case pertama. Yang kedua kita panggil PUI, person under investigation. PUI ni dia ada kontak dengan index case tadi. Maknanya orang tu positif, dia ada kontak dengan orang positif. Direct contact tu maksudnya apa? Maksudnya direct contact ni maksudnya kita katakan kalau dia duduk dalam dia dah 15 minit, kawasan tertutup, lebih daripada 15 minit, kawasan tertutup, yes. Tidak memakai mask, ada bersalaman, fizikal, kan. So dan juga inilah kita punya medical yang tak ada PPE tu. So dia orang ni dikira
Person PUI. under investigation. Under investigation. So tadi kita kata index case dia akan masuk, kan? PUI apa yang kita kena buat? Kita buat bukan kita kena buat, dia punya langkahnya adalah kena saring dan tunggu. Katakan dia positif, dia jadi index. Kalau dia negatif, kuarantin 14 hari. Kuarantin 14 hari. Pasal kita suspicious, so kuarantin 14 hari dan biasa sekarang ni kuarantin di rumah. Itu yang kedua, kita panggil PUI, Person Under Investigation. Yang pertama index, yang kedua lapisan pertama is PUI. Dan lapisan kedua pula adalah close contact ni. Close contact with the PUI. So dia ni close contact kepada PUI. Dia tak jumpa index tetapi dia jumpa dengan PUI. Orang yang sedang Orang yang investigated ni. tengah investigated. So orang yang close contact ni pun dia ni boleh tunggu laporan, ujian apa semua, tetapi dia pun dinasihatkan duduk di rumah, kuarantin jugalah kan. Sebab kalau dia positif dia kena swab. Kalau dia ni bergantung pada orang ni. Dia adalah close contact, hidup dia bergantung kepada PUI. PUI positif, barulah dia akan jadi PUI. Yes. Kalau PUI negatif, dia selamat. Ini lapisan pertama, index yang betul-betul. Lapisan kedua, layer kedua adalah the PUI. Lapisan ketiga adalah close contact. Dan lapisan keempat adalah, ataupun layer ketiga lah adalah orang lain. Yang orang lain ni kita ni. Kita panggil social contact. Social contact ni yang tak ada kena-mena dalam hidup Kadang-kadang kita. kalau kita termasuk dalam mall yang ada positif COVID, ya, kita tak berdepan pun dengan orang yang positif COVID, tapi kita berada di kawasan yang sama. Tapi kita memakai face mask, ya, dan kita mengamalkan hand washing, itu kita panggil social contact. Risiko transmission kepada kita tu sangat rendah. Tapi sekiranya kita risau, kita rasa macam kita mempunyai gejala, pergilah berjumpa dengan doktor untuk check dahulu. Okay?